geospatial kita. Ianya juga dinamakan spatial analytics. Ianya juga dinamakan sebagai geospatial epidemiology. Ianya juga dinamakan apa sajalah nama yang tuan-tuan dan puan suka. Yang penting fungsi dia adalah sangat jelas untuk kita mengenal pasti apakah nilai-nilai statistik pada data yang kita collect. So biasanya dia datang dengan julat data matrices ataupun data nombor lah. So maknanya tuan-tuan dan puan punya features tu ataupun yang tuan-tuan dan puan uji tu mestilah dalam bentuk nombor. Contoh, tuan-tuan dan puan nak kira berapa banyak orang yang meninggal ataupun mati. Jadi tuan-tuan dan puan perlukan bilangan orang. Bilangan itu adalah nombor, metrik lah. Sama ada integer ataupun bukan integer atau decimal lah. Kita panggil real number of float dalam computer science. So kita ada beberapa contoh. Kita ada NNA ataupun neighbor analysis ataupun nearest neighbor analysis. Yang ini nanti kalau tuan-tuan belajar machine learning, kita ada juga dengar perkataan KNN dan sebagainya lah. So basically that is the idea. Kenapa kita perlukan spatial analysis? Of course, tuan-tuan pun dah belajar semalam secara umumnya sebab kita nak melihat kawasan secara chloroplast map dan kita nak tengok links. Links ini kalau saya boleh ajak tuan-tuan puan untuk faham apa itu sebenarnya cluster analysis. So tuan-tuan puan boleh tulislah cluster analysis in ArcGIS. Contohlah, saya pakai ArcGIS lah sebagai contoh. Sebab saya nak tunjukkan 3 perkara utama yang ada di hadapan ini. Pertama dinamakan sebagai cluster, kedua dinamakan sebagai disperse, ketiga ni saya lupa namanya apa kan. Jadi mari kita tengoklah nombor 3 ni apa. Yang ini. Yang ini nak ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang hypothesis testing yang berkaitan dengan spatial sekejap. Kalau you all perasan apa-apa yang sesuai untuk dinamakan itu, tolong maklumkan pada saya, dia ada 3 istilah tu. Satu disperse, satu lagi adalah cluster, satu lagi adalah random non-random cluster. Macam itulah. Tak apa, nanti saya ingat saya bagi tahulah. So basically kita nak buat ujian hipotesis yang saya cerita pada petang tadi. Saya takkan go deep lah pasal hipotesis tu, tapi saya cerita secara awal, secara umum. Kita nak membayangkan contoh dalam kelas ni berlakunya penyakit. Ini tak jauh daripada Allah Ta'ala lah. Saya bagi contoh saja. Berlakunya sesuatu. Jadi kita nak tahu ianya berlaku secara random ataupun ianya berlaku secara serakan. Yalah betul lah. Cluster, disperse ataupun random. Dia berlaku secara serakan, dia berlaku secara rawak ataupun dia berlaku secara cluster. So biasanya dalam pendidikan, dalam sains kesihatan ni yang paling kita takut adalah apabila dia berlaku secara random ataupun disperse. Maknanya dia berkumpul secara tidak menentu. Yang ini bahaya. Sebab apa? Dia boleh menyebabkan serakan penyakit itu lebih tinggi lagi. Betul tak? Tapi kalau misal kata benda ni adalah berkaitan dengan bisnes, baguslah kan? Maksudnya kita punya produk contohnya dibeli oleh ramai orang. Macam tu. Dia tengok aplikasi lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berada pada posisi A, tuan-tuan dan puan nak yang macam ini. Tuan-tuan dan puan posisi B, tuan-tuan dan puan nak macam ni Jadi itu adalah tujuan kita buat hipotesis. Kita nak tengok ada tak perkaitan antara kawasan dan juga benda ni berlaku. Contoh tadi saya kata ada penyakit, ada tak kaitan orang ni mendapat penyakit disebabkan dia duduk situ? Ataupun dia duduk dekat dengan jiran dia. Adakah jiran dia yang menyebabkan dia dapat penyakit ataupun jiran dia tak menyebabkan dia dapat penyakit, dia dapat penyakit disebabkan import atau ekspor. Benda ni penting dalam analisis dan kawalan penyakit sebenarnya. Selain daripada benda-benda lain lah seperti sosiodemografi faktor. Contohnya seperti mana tuan-tuan dan puan yang mana pejabat awam buat analisis. Apa-apa saja, apa-apa analisis yang anda buat, anda boleh buat hipotesis ni. Benda ni berlaku secara rawak, terserak ataupun secara kluster. So bila dia kluster maknanya baguslah, senang kita nak kontrol. Benda ni berlaku dalam satu tempat. Dalam masa yang sama kluster juga menunjukkan kalau tempat tu bagus tapi berlaku kluster yang bagus. So kita akan pergi kepada kluster yang berkenaan. Jangan cerita kluster mahkamah, itu cerita lain. Kluster mahkamah tak termasuk dalam contoh saya. Itu kluster apa benda tu saya tak pastilah. Okey, so kemudian asas statistik kita ada mean, mode, median. Apa itu mean? Mean adalah the sum of the average lah, senang dengan cerita lain. Mean adalah average. Ini dipanggil MCT. MCT adalah measurement of central tendency. Dalam data analisis ada 2 jenis data yang akan ada dalam simpanan tuan-tuan dan puan. Pertama, data bertabur secara normal. Kedua, data tak bertabur secara normal. Data yang normal biasanya kita terjemahkan dengan mean dan juga standard deviation. Kita ada 3 jenis MCT. MCT adalah stand for measurement of central tendency. Pengukuran kecenderungan kecenderungan memihak, bukan memusat. Memusat.
pengukuran kecenderungan memusat, ini dipanggil sebagai MCT lah, measurement of central tendency. Kedua, tuan-tuan dan puan kena faham asas yang ni asas statistik. Yang kedua adalah standard deviation. Standard deviation adalah sisihan tepi ke sisihan piawai. Sisihan piawai dah lama mungkin dah lama tinggal. Ini zaman SPM dulu. Masa tuan-tuan dan puan 1970-an, 1980-an buat SPM atau mathematics modern, kita belajar ni MCT dengan SD. Tak apa. Cara nak kira MCT dan MD adalah bergantung kepada jenis data. Secara umum, mean adalah average. Median adalah titik tengah pada serakan data. Contoh, saya ada orang punya berat badan. Contoh ni contoh saja. Saya tak nak mengutuk siapa, saya bagi contoh. Berat saya sekian-sekian, berat tuan-tuan sekian-sekian. Maka saya kumpulkan semua berat di dalam peserta kita ini, kita tambah. Total semua berat yang ada kat dalam kelas ni contohnya 15,000. Kita bahagikan dengan 30 orang. Contohlah, so kita dapatlah seorang 500 kilo. Banyak tu. Sorry Silap. 1,500. Kita ada 30 orang. So kita bahagikan, kita dapat berapa? 50 kilo. Maknanya setiap orang di dalam kelas ini, average berat mereka adalah lebih kurang 50 kilo. Itu dipanggil sebagai average. Jelas ya? Ada lagi satu cara dipanggil sebagai median. Median ni, di mana setiap orang ada berat masing-masing. Kita akan susun orang ini daripada julat yang menurun, yang kecil, sampailah menaik. Contoh, ada satu sahabat kita beratnya 50. Yang seorang lagi beratnya 55. Kita susun sampailah berat kawan kita yang seorang lagi, contohnya 100. Jadi semua data ini akan disusun secara menaik dan menggunakan formula N tambah 1 bahagi dengan 2 untuk cerapan. Therefore, kita tahu ada berapa orang? 30. 30 tambah 1, 31. Bahagikan dengan 2, kita akan dapat berapa? 31.5. Iaitu pada cerapan ke-30 dan cerapan cerapan ke-30 pula. 15.5. So, cerapan ke-15 dan cerapan ke-16. Jadi, kawan-kawan kita yang berada pada cerapan yang ke-15 dan cerapan yang ke-16 ini, kita akan tambahkan nilai mereka dan kita akan cari penengah dia. Itu dipanggil sebagai median. Setakat ni jelas? Tak apalah, kalau tak jelas pun tak ada masalah kerana ini matematik asas. Tuan-tuan boleh guna scientific calculator, sama ada Excel pun boleh juga. Dan yang terakhir, biasanya bila kita kata MCT, kita ada satu lagi nama dipanggil mode ataupun mode lah. Dalam bahasa Inggeris sebenar, mode. Bahasa kampung kita kata mode. Betul mode. M-O-D-E. M-O-D-E. Mode. Jadi kalau tuan-tuan puan dengar perkataan mean, mode, median, ini semua merujuk kepada apa? Penengah data ataupun the center of the data. Okey, jelas So, kenapa kita nak tahu the center of data? Sangat simple. Kita ada banyak data point tadi. Contoh, ada orang yang mati. Ada orang yang dapat penyakit pada data yang mula-mula kita analyse sebelum ni. Betul tak? So, daripada data tu, kita nak tahu dekat mana data ini mula-mula tengah dia di mana. So, kita menghipotesiskan bahawa mereka inilah yang merupakan pemula kepada perkara ini. Sekejap lagi saya akan tunjukkan contoh yang ada di zaman Jon Snow dulu pada tahun 1800 yang sebelum ni lah. Jadi tuan-tuan boleh tengok kat mana penengah dia. Sebab kita boleh dapat mean koordinat. Jelas Mean koordinat kita boleh dapat. So daripada mean koordinat tu kita boleh hipotesiskan, jadi punca penyakit ni datang daripada penengah. Walaupun tak betul lah sebenarnya kan. Tapi ada setengah-setengah benda tu adalah terpakai. Itu adalah asas statistik ya. Kemudian kita ada variance. Setiap satu ni dia ada formula dia ya. Kalau kita nak kira mean is equal to sum of X divide by N. Kalau kita nak kira standard deviation, kita akan gunakan standard deviation is equal to punca kuasa, betul? Punca kuasa apa? Sigma X minus X divide by N minus 1 the power of 2. Ingat lagi? Yang ni, dah lupa dah? Dah lupa, memang lupa betul lah sebab kita biasa guna komputer je kan. Jadi komputer akan tolong kira untuk kita punya pihak lah. Itu tak ada masalah Variance ni dalam bahasa lain variability of the data. Bila kita guna mean, kita tahu berat keseluruhan lebih kurang 50 dan kita tahu dia punya jujukan asal atas dan jujukan bawah. Dia 50 ke 56 contoh. Dan yang paling ringan contoh dalam kita punya kelas ni 40 lebih. Contohlah. So itu dipanggil standard deviation. Jadi kita akan belajar sekarang macam mana nak membuat analisis-analisis yang berkaitan dengan spatial statistik. Baik, mari kita buat ya. Dah
Dah tengok lecture dalam berapa minit, dah ngantuk, kita buat latihan. Macam tu. Pembelajaran dewasa perlu begitu. Baik. Sebelum itu, sila